Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar hari ini? Bertemu kita kembali dalam sesi persekolahan di alam maya. Okey, jadi seperti yang semua sedia maklum, kita masih lagi dalam fasa PKP. Jadi mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kita akan bersekolah secara PDPR ataupun di alam maya ini sehinggalah bulan Julai. Jadi insya-Allah kita tengok macam mana nanti, sama ada bulan Ogos mungkin kita boleh bersemuka semula di sekolah. Apa-apa pun kita tunggu nanti pengumuman daripada KPM. Okey, jadi dah puas kan cuti selama 2 minggu kan? Cikgu harap semua dah sedia ya untuk sambung kita punya pembelajaran minggu ini. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang kata perintah. Tak perlu keluarkan buku teks dulu. Cikgu akan terangkan dahulu, kemudian lepas video yang pertama ini ada sambungan video kedua. Cikgu akan cut separuh-separuh. Okey? Jadi video yang pertama ni awak tak perlu keluarkan buku teks awak lagi. Awak fokus dulu kepada apa yang cikgu nak terangkan. Kemudian lepas ni video yang kedua baru cikgu akan terangkan apa yang perlu awak sediakan. Okey? Boleh? Okey, jadi kita tengok. Hari ni kita akan belajar tentang kata perintah. Okey, apa itu perintah? Apa itu kata perintah? Sebut sahaja perkataan perintah tu, awak dah tahu. Awak maksudnya awak sedang menyuruh, memberi satu arahan. Betul tak? Bila sebut perintah tu bermakna sesuatu arahan telah diberikan. Awak telah memberikan sesuatu arahan. Okey, jadi kita tengok apa itu kata perintah. Okey, kata perintah bertujuan menimbulkan tindak balas daripada orang kedua. Macam cikgu cakap tadilah. Bila kata perintah maksudnya awak memberi arahan. Jadi tujuan kata perintah ini ialah awak memberi arahan supaya orang kedua tu maksudnya siapa yang awak bagi arahan tu boleh bertindak balas terhadap apa arahan yang awak keluarkan. Okey? Maksudnya awak keluarkan satu arahan, kemudian ada orang sama ada adik awak ke, kawan awak ke yang akan beri respon, yang akan bertindak balas kepada apa yang perintah yang awak berikan itu. Okey, itu maksudnya bertujuan menimbulkan tindak balas daripada orang yang kedua. Okey, seterusnya. Tindak balas dapat diperolehi melalui suruhan, larangan, silaan dan permintaan. Bermakna kata perintah ni, arahan yang awak berikan tu boleh melalui cara suruhan ataupun permintaan ataupun larangan ataupun apa dia lagi? Silaan. Okey? Jadi mari kita tengok apa itu seterusnya kata perintah. Okey. Seperti yang awak tengok pada graf dalam slide cikgu ini, kata perintah dia terbahagi kepada 3 cabang. Okey, iaitu melarang, menjemput dan meminta. Bila sebut melarang, bermakna awak tidak membenarkan sesuatu perkara itu dilakukan. Okey? Okey, kalau menjemput tu maksudnya awak meminta seseorang melakukan sesuatu perkara dengan tata cara ataupun bahasa yang indah. Kalau meminta maksudnya awak menyuruh satu arahan. Okey? Okey, jadi kita tengok. Usah, kalau kata perintah melarang ialah usah dan jangan. Okey, usah dan jangan. Okey, seterusnya menjemput. Silalah masuk ke rumah saya. Sila. Kemudian jemputlah makan. Awak meminta seseorang tu, awak menyuruh seseorang tu membuat satu tindak balas dengan bahasa awak tu bahasa yang bersopan. Okey. Kemudian meminta. Okey. Harap semua murid dapat beri kerjasama dengan memberikan perhatian semasa cikgu mengajar. Maksudnya kat situ tu awak meminta dah. Awak minta semua murid berikan perhatian. Okey? Seterusnya.
minta ibu bapa menolong anak-anak untuk menyiapkan alatan yang diperlukan untuk kelas pendidikan seni. Maksudnya cikgu meminta ibu bapa menolong awak sediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pendidikan seni. Kemudian tolong jangan buat bising apabila awak berada di dalam perpustakaan. Okey? Boleh nampak perbezaan melarang, usah dan jangan. Maksud usah dan jangan ni dia tak bagi. Dia tak bagi awak buat sesuatu benda. Dia melarang awak membuat sesuatu benda. Kalau menjemput ni dia meminta awak membuat sesuatu benda ataupun menyuruh awak buat sesuatu perkara tetapi dengan tata cara yang ataupun dalam bahasa yang sopan, yang lembut macam tu. Okay, kalau meminta ni maksudnya dia berharap dia nak supaya suatu benda itu dilakukan. Okey, seterusnya kita tengok contoh ayat-ayat lah. Okay, contohnya jangan. Okay, jangan iaitu melarang melakukan sesuatu perkara. Usah pun jangan melakukan sesuatu. Sila, meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Jemput iaitu mengajak atau mengundang. Minta, mahu akan sesuatu. Tolong ialah meminta bantuan. Harap, meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Okey? Boleh? Okey, jadi kita tengok kepada contoh. Cikgu akan bagi di sini contoh ayat bagi kata-kata perintah. Okey, seperti awak tengok situ, jangan ialah melarang sesuatu perkara. Usah juga melarang ataupun jangan melakukan sesuatu perkara. Jadi jangan dan usah tu adalah dalam kategori melarang tadi, maksudnya tidak membenarkan awak membuat sesuatu perkara. Okey. Kemudian sila dan jemput. Tengok, meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu perkara. Cikgu dah kata tadi kan, sila dan jemput ni dia meminta melakukan sesuatu perkara dengan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan. Sama juga dengan jemput iaitu dia mengajak ataupun mengundang. Okey, minta ni maksudnya dia minta sesuatu lah, maksudnya sesuatu perkara tu perlu dilakukan. Okey, tolong kita meminta bantuan. Okey, kemudian harap, kita berharap agar sesuatu perkara itu berlaku. Okay, kita tengok kepada contoh ayat. Yang seterusnya, cikgu bagi contoh ayat. Okey, tengok sini. Jangan bermain di kawasan Lombong itu. Lombong. Okey, Lombong ni selalunya adalah di mana kawasan, satu kawasan yang besar. Okey, kawasan yang besar. Okey, Lombong tu ialah di mana sesuatu kawasan yang dikorek, okey, yang digali untuk sesuatu, maksudnya tanah tu dah digali kemudian dibiarkan. Jadi dibiarkan dia jadi macam satu lubang lah, satu lubang yang besar. Dan apabila selalunya lombong-lombong ni selalunya dah biarkan lubang kosong macam tu, bila hujan dia akan jadi penuh dengan air. Jadi jangan bermain di kawasan Lombong itu. Sebab apa? Sebab kawasan Lombong tu bahaya. Kita tak tahu air tu apa kedalaman Lombong tu sejauh mana. Okey, jadi bahaya bermain di Lombong. Okey, seterusnya usah dikenang lagi peristiwa sedih itu. Jangan difikir, usah fikir lagi dah peristiwa yang sedih itu. Okey, sila beratur sebelum membeli makanan. Okey, jemput. Anda sekeluarga dijemput hadir ke kenduri saya. Nampak tu dia mengundang satu keluarga tu, dia mengundang keluarga awak untuk menghadiri majlis dia. Okey, minta. Murid-murid diminta menyiapkan, cikgu salah typing, menyiapkan kerja sekolah ini. Bermakna murid-murid perlu siapkan kerja sekolah ini. Okey, seterusnya. Tolong simpan buku di rak buku setelah habis membaca.
Jadi kat sini dia meminta kerjasama awak, dia minta bantuan awak supaya lepas dah habis baca buku, ni contohnya keadaan dalam perpustakaan lah. Bila dah habis baca buku yang awak baca tu tolong letak semula di rak dia. Okey, seterusnya. Ibu berharap abang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Maksudnya di sini ibu dia berharap, mempunyai harapan agar abang dia tu mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh kata perintah. Ingat dia ada melarang, meminta dan juga apa lagi satu? Ingat tadi tak? Melarang, meminta dan apa? Menjemput. Okey? Melarang, meminta dan menjemput. Usah, jangan adalah melarang. Harap, minta dan tolong ialah meminta. Menjemput, sila dan jemput. Boleh? Okey? Jadi, video cikgu ini, cikgu dah terangkan tentang kata perintah. Okey? Jadi selepas habis video yang pertama ni, kita sambung video yang kedua. Video yang kedua, awak perlu sediakan, untuk sebelum awak start tekan video kedua, sediakan buku teks awak. Kemudian buku aktiviti awak dan juga lagi satu ialah buku praktik test awak. Okey, cuma hari ini awak perlu tambah lagi satu buku, iaitu buku BM1 awak, buku tulis awak, buku BM1. Okey? Boleh? Okey, maksudnya untuk video kedua nanti sediakan siap-siap buku teks, buku aktiviti dan juga buku praktik test. Okey? Okey, dan juga buku BM1, maaf. Okey. Kita berjumpa di video yang kedua. Assalamualaikum.